Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi, wakil daripada kumpulan 1 bersama ahli kumpulan saya Muhammad Hanif, Aiman Najmi dan juga Ahmad Khairi. Tajuk kami adalah konsep barang dan perkhidmatan dalam ekonomi Islam. Definisi konsep barang dan perkhidmatan. Definisi mengikut ekonomi konvensional. Barang, sesuatu yang memiliki cita rasa serta nilai ekonomi. Melalui perkhidmatan, melaksanakan sebarang urusan utama bagi memudahkan aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Definisi mengikut ekonomi Islam. Konsep barang dan perkhidmatan tidak menumpukan kepada barangan ekonomi sahaja, tapi meliputi kepada kehendak kerohanian yang mempengaruhi peruntukan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Najmi bin Azhar. Saya akan menerangkan jenis barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi moden. Yang pertama ialah unsur kepentingan diri menjadi dorongan bagi pengguna membuat pilihan. Seterusnya ialah pemilihan jenis barangan dan perkhidmatan berasaskan harga, pendapatan, pilihan alternatif barangan dan perkhidmatan yang ada. Seterusnya ialah mengikut ceteris paribus, pengguna akan membeli lebih banyak barang jika barang itu mengalami penurunan harga dan barang-barangan lain. Yang seterusnya ialah jenis barangan dan perkhidmatan untuk ekonomi Islam. Yang pertama ialah matlamat, iaitu memenuhi keperluan hidup secara bersederhana. Seterusnya ialah penghindaran penggunaan barangan dilarang. Kemudian ialah tidak boros dan membazir dalam menggunakan barangan ekonomi. Yang terakhir ialah penggunaan serta kepuasan terhasil tidak menjadi matlamat akhir. Yang kedua, berdasarkan syariah. Barangan berdasarkan syariah terbahagi kepada 3, iaitu daruriyat, tahsiniyat ataupun boleh dipanggil hajiyat. Yang ketiga merupakan kamaliyat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Khairi bin Abdul Latif dan saya akan membincang tentang klasifikasi keperluan dalam ekonomi moden. Keperluan dalam ekonomi moden dibahagikan kepada 3, iaitu keperluan asas, keperluan untuk keselesaan dan keperluan barang-barang mewah. Keperluan asas adalah kehendak primer seseorang manusia. Jadi, manusia tak boleh hidup tanpa keperluan asas, contohnya makanan. Keperluan untuk keselesaan pula merupakan barang yang mendatangkan keselesaan. Barang keselesaan tidak perlu untuk meneruskan hidup kita, contohnya kerusi dan meja. Akhir sekali adalah keperluan barang-barang mewah. Keperluan barang-barang mewah adalah barangan yang mahal-mahal. Barangan mewah digunakan untuk melambangkan kemewahan seseorang itu, contohnya jam tangan emas. Seterusnya adalah klasifikasi keperluan dalam ekonomi Islam. Terdapat 3 keperluan dalam ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Saiful Asarusi, iaitu barangan daruriyat, barangan tahsiniyat dan barangan kamaliyat. Barangan daruriyat merupakan barangan pembangunan. Barangan ini meliputi keperluan asas manusia seperti pelajaran dan makanan. Barangan tahsiniyat pula berfungsi untuk meningkatkan tahap keselesaan seseorang. Hidup kita tak akan rosak walaupun tak ada barangan ini, contohnya katil dan laptop. Barangan kamaliyat adalah barang untuk orang yang ingin menikmati tahap kehidupan yang lebih selesa. Barangan ini tidak dilarang dalam Islam, contohnya jam tangan. Saya akan menyambung tentang bagaimana barangan dan perkhidmatan digunakan.
Islam mengutamakan kesederhanaan dalam semua aktiviti ekonomi. Namun, Islam juga menegah pertapaan dan serta bertindak keras dengan amalan pembaziran dan pemborosan. Seperti Allah firman dalam ayat Quran surah Al-A'raf ayat 31. Okay, saya hanya akan membaca tafsiran bagi ayat terjemahan di slide. Iaitu Islam menginginkan kesamaan sosial dan persaudaraan. Oleh itu, apa-apa perbelanjaan penggunaan untuk mempamerkan kebesaran dan keistimewaan, angkuh yang melebarkan jurang golongan kaya dan miskin, ini adalah ditegah sama sekali oleh Islam. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif bin Masri Puden. Saya akan bacakan tentang ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Berdasarkan kefahaman ayat Allah tadi, memberi syarat kepada kita pengguna Muslim bahawa larangan dan perkhidmatan yang berkualiti mewah dibenarkan.